ada 4. Jadi secara langsung kita akan berlaku peningkatan dari segi pencapaian menyediakan partner. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya, terutama sekolah-sekolah PPKI, selain daripada kita mengharapkan bajet, kita kenalah beransur-ansur berusaha untuk mewujudkan mana yang mampu kita usahakan. Sama ada menggunakan kebijaksanaan, mentadbir mencari ruang daripada sponsor-sponsor di luar, ataupun melalui kertas kerja yang kita akan buat, memohon kepada PPD dan kepada sektor pendidikan khas JPFA. Okay? Contoh Raut Jaya dah roboh bangunan, roboh atap, dia usahakan, alhamdulillah dapatlah selesailah harap-harapnya masalah tu. Dan kalau ada lebihan-lebihan daripada peruntukan tu, buatlah penutup longkang contohnya. Itu juga dikira 4 kemudahan. Untuk penutup longkang ni, dia kira satu kelas tu, depan dan belakang. Jadi tutup di kawasan kelas, kalau Mahmud panjanglah, semua longkang sepanjang kelas PPKI tu perlu ditutup di depan dan di belakang. Okay tak? Jadi itu untuk maklumat awal. Dan yang terkini, yang terakhir, untuk maklumat juga, kita menjadi tuan rumah Carnival E-Mahabang. Kalau dulu-dulu bagi aliran perdana MTQ lah. Dan insyaAllah kami akan uruskan. Sebelum ini Tuan-Tuan Mentua, Tuan-Tuan Musa, kita telah memanggil lah semua penyelaras PPKI sebagai ahli jawatankuasa. Namun begitu disebabkan oleh pertandingan ini dalam normal baru, kita hanya menguruskan, selaku tuan rumah menguruskan sesi penjurian saja. Maksudnya kita akan bawa hakim-hakim tu bertugas di Raut. Pertandingan semua dalam bentuk online dan rakaman. Untuk e-hafazan, kita buat sistem menggunakan aplikasi Google Meet. Jadi pertandingan tu akan dibuat di tempat masing-masing dan hakim hanya melihat melalui Google Meet. Dan bagi acara-acara yang lain seperti bersajak, bercerita, syarahan, nyanyian solo tu, kita akan mendapatkan rakaman melalui YouTube dan hakim akan membuat peradilan di Raut ni. Jadi itu antara gambaran untuk maklumatlah tuan. Dan mungkin kita akan menggerakkanlah guru-guru daripada sekolah tuan-tuan, terutama penyelaras PPKI, untuk melaksanakan amanah yang diberi selaku tuan rumah ni. Dan secara tak rasmi lagi, Tuan-Tuan Bosa, Tuan-Tuan Pengetua juga dilantik sebagai jawatankuasa induk tuan rumah lah. Jadi insyaAllah bila kerja buatnya dulu dah diselesaikan, surat lantikan kita akan keluarkan kemudian. Jadi lantikan itu bolehlah nanti Tuan-Tuan Pengetua, Tuan-Tuan Bosa kalau nak datang untuk menengok perjalanannya sebagai jawatankuasa induk pelaksana untuk pertandingan itu, dipersilakan untuk datang. Lokasinya kita akan gunakan sepenuhnya apa sekarang ni disebut kalau dulu PKG, istilah bagunya yang saya ingatnya sumber, kalau di PTI tu disebut sektor sumber teknologi pendidikan. Kita di sini kita agak unik lah kan, unit sumber teknologi pendidikan. Kalau dulunya PKG. Kan? Okay. Kita masuk kepada topik perbincangan kita pada hari ini. Okay. Dalam pembentangan pada hari ini, kita akan fokuskan kepada punca kuasa, bahagian pendidikan khas, apa itu pendidikan khas, pemegang taruh, persekolahan, kurikulum, pentaksiran, bantuan dan sokongan, laluan bagi individu berkeperluan khas, cerita kejayaan, dasar penolakan sifar MPK, data pendidikan. Ada 12 perkara terkandung dalam taklimat kita pada hari ini.
Nama begitu tuan-tuan jangan susah kira, kita sikit je. Sikit je. Jadi dari segi dasar ni, dari segi punca kuasa, maksudnya pendidikan khas ini dilaksanakan berdasarkan kepada Akta 685, Akta Orang Kurang Upaya 2018, juga merujuk kepada inilah perkara-perkara ni Akta ni ada artikel dia. Ini untuk umum lah, kita tahu bahawa setiap perkara yang dilaksanakan mesti berasas kepada punca kuasa yang berpunca daripada akta-akta ni lah. Ini Akta Pendidikan 1996-550, Akta Pendidikan 1996, Penyataan Dasar NDK. Jadi hari ini sekurang-kurangnya kita tahu bahawa pendidikan ini memang telah lama diperjuangkan. Namun akhir-akhir inilah semakin dipertingkatkan lagi. Dan kita nak cuba memperbetulkan tanggapan semua pihak. Kejayaan untuk menjadikan pendidikan ini suatu perkara yang dipandang serius mestilah melibatkan semua pihak. Dalam taklimat wacana ilmu baru-baru ini, saya bersama dengan mantan, belum mantan lagi, dia 28 misalnya Dr. Yasmin dan timbalan-timbalan di bahagian pengarah pendidikan khas menekankan bahawa gerak kerja, gerak gempur untuk mengangkat pendidikan khas ini perlu diusahakan bersama. Bukan saja di peringkat kita dalam warga pendidikan ini, tetapi juga kita perlu melibatkan agensi-agensi luar, lebih-lebih lagi orang yang berpengaruh. Orang berpengaruh ni maksudnya ahli politik lah, yang boleh menyampai dan mewar-warkan apa itu pendidikan khas, sehingga boleh memberi keyakinan kepada audien kita. Datanglah ke sekolah. Datanglah sekolah. Kita tak nak lagi ada penjaga yang menganggap bahawa apa adanya pada anak-anak pendidikan khas ini, kalau hantar sekolah pun tak ke mana. Jadi kita nak kes pandangan itu, dan kita pula kena membuktikan dengan memberi keyakinan bahawa memang datang sekolah ni ada sesuatu yang dia akan dapat, dan yang pentingnya pelajar ini boleh hidup pada masa hadapannya. Itu sebab dalam KPI ketiga saya tak sebut tadi, kebolehpasaran. Cuma kebolehpasaran ni jangan kita pandang bahawa datang sekolah anak dia akan jadi lawyer, akan jadi doktor macam anak-anak di aliran perdana. Dia kena melihat bahawa kalau sekiranya anak dia itu sebelum datang ke sekolah, minta maaf tak boleh mengurus diri. Contohnya tak pandai nak pakai baju, tak boleh nak basuh berak sendiri. Tetapi bila dia datang ke sekolah, akhirnya perkara itu boleh diselesaikan. Dalam arti kata, pelajar ni boleh mengurus diri dan boleh berdikari, boleh membantu keluarga. Sekurang-kurangnya, contohlah, boleh bekerja di pam minyak, boleh bekerja di supermarket, atau dia boleh bekerja sendiri di rumah dengan menghasilkan pendapatan sendiri. Itu dianggap sebagai kebolehpasaran. Okey? Abang tadi, ya lah. izin dia tadi. Elok kita Ada slide yang pertama. yang pertama. Okay, saya nak tanya tentang penyataan akta tadi. Ya. Kalau kita lihat di situ penyataannya mungkin tak berubah lah, Akta Orang Kurang Upaya kan, 2008. Tadi. Tapi kalau kita melihat pada ketika ini, ini kita sebut OKU untuk orang kelainan upaya. Sebab ada penyataan itu orang kurang upaya ataupun orang kelainan upaya. Jadi memang kita daripada kalangan kita sendiri guru tapi pendidikan khas ataupun guru-guru dekat sini silap gunakan penyataan OKU. Okey. Dia sebenarnya begini ya. Dia disebut sini sebab akta itu dikeluar atas nama itu.
Tapi memang isu meletakkan nama tu dia macam mana nak kata dia sensitif dengan tu, kurang dengan kelainan. Jadi bila timbul isu tu, dia tukar jadi kelainan. Tak ke orang kurang upaya tu, ada isu di situ. Kan, kurang upaya macam Malah konotasi yang sangat, yang Maksudnya konotasi yang ada tak negatif. bila pada peringkat kerajaan, bila tukar penyataan istilah OKU tu, orang kerana upaya, orang kurang upaya kepada orang kerana upaya tu, dia berubah tak dari segi penyataan akta tu, masa ada pindaan tak? Ataupun mungkin akta tu dikekal lah orang kerana upaya penyataan dia, tapi bila dari segi penggunaan orang kelainan upaya. Dia memang dia diubah. Dia sebenarnya akta tu, sebab akta tu dah tertulis begitu, memang dia buat. Maksudnya apa yang dilaksanakan pada hari ini dia merujuk pada akta tahun 2018. Nah, itulah nama akta 2008. Itulah nama aktanya. Tetapi dari segi menyebut kategori ni samalah macam murid kita. Asalnya namanya murid OKU, murid kurang upaya. Sekarang ni ditukar kepada murid berkeperluan khas. Kelas pun ditukar. Kelas daripada PPKI kepada KPKP. Tapi kita itulah akhirnya kita pun kepentingan benda dia sama je. Kerana terlalu menjaga sensitiviti tu sehingga kan macam benda baru, tapi sebenarnya usahanya sama. Dan yalah, terima kasihlah Soalan yang bagus. tanya tu. Kita yang saya boleh jawab ni, kita akan menggunakan pada istilah terkini bila ditukar. Tapi kalau kita tengok contoh parking masih lagi OKU. Jadi OKU itu tak jelas sama.